KPM. Didik TV KPM. Terus berkongsi pelbagai informasi dan juga menyampaikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat pastinya di Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Yang pastinya ini slot khusus untuk calon-calon SPM yang mana kita berada dalam Sukses SPM 2021 pecutan. Dan fokus pada hari ini dalam 1 jam ini kita akan bawakan pemerhatian murid-murid ataupun calon-calon SPM untuk mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif. Baik, untuk mengetahui siapakah yang bakal berkongsi antara tips dan juga panduan untuk menjawab kertas soalan ini, pastinya kita akan bersama dengan seorang guru penyampai yang sudah tentu banyak pengalamannya. Apa kata kalau kami kongsikan sedikit tentang profil guru penyampai hari ini? Silakan. Itu dia tadi guru penyampai kita. Ini dia saya nak perkenalkan. Hari ini serba cantik orangnya, bertudung kelabu dan berbaju biru. Puan Maizura Muhammad ataupun Cikgu Maizura merupakan guru kanan bahasa Sekolah Menengah Bacok Kelantan. Jauh datang ya Cikgu? Ya. Baik Cikgu, hari ini pastinya kita nak berkongsi tentang antara panduan dan juga teknik untuk menjawab kertas kesusasteraan Melayu Komunikatif. Baik, sebagai permulaannya Cikgu, pastinya Cikgu dapat berkongsi dengan calon-calon kita pada hari ini apakah yang mereka perlu tahu sebelum untuk menjawab tentang kertas kesusasteraan Melayu Komunikatif ini. Silakan. Okey, Assalamualaikum semua yang berada di kaca TV, di depan kaca TV sekarang ni, untuk kita fokuskan kepada kesusasteraan Melayu Komunikatif, ya. Baik, apa yang kita perlu tekankan atau fokuskan pada hari ini ialah tentang format ataupun pentaksiran untuk bahagian A kertas 1 kesusasteraan Melayu Komunikatif, ya. Dan bersama dengan Cikgu Mai pada hari ini kita akan telusuri apakah yang akan kita fokuskan kepada setiap genre-genre yang akan ditaksirkan dalam kertas SPM ujian bertulis kertas 1 bahagian A. Baik, silakan Cikgu. Okey, so kita akan terus pergi kepada Baik, untuk format pentaksiran ya, KMK SPM 2216 Palang 1 iaitu bahagian A kertas 1. Ia adalah ujian bertulis yang akan dijalankan tak lama lagi ya. Kalau ikut jadualnya adalah pada 22 hari bulan Mac ya, 2022. Murid-murid ataupun calon-calon SPM KMK akan menduduki peperiksaan ini secara bertulis ya. Dan bahagian A merupakan soalan-soalan berkenaan dengan subjektif respons terhad ya. Dan untuk bilangan item ya, dalam bahagian A adalah sebanyak 10 item ya. Markah yang diperuntukkan adalah 40 markah dan jenis item yang akan ditaksirkan dalam bahagian A adalah elemen sastra, kritikan sastra dan pembangunan insan ya. Masa yang diperuntukkan untuk bahagian A kertas 1 adalah 1 jam ya. Okey, sebab keseluruhannya untuk KMK kertas 1 ini 2216 Palang 1 adalah sebanyak 2 jam. Ya, 2 jam 30 minit maaf saya ya. Dan kita peruntukkan untuk bahagian A hanyalah 1 jam saja. Peruntukkanlah, kalau macam calon boleh perlukan masa lebih tak ada masalah, tapi untuk kita kena peruntukkan juga untuk bahagian B lah ya. Okey, dan jawapan untuk subjektif respons terhad ni adalah perlu ditulis secara ringkas dan juga hanya berkaitan dengan fakta-fakta sahaja, dan contoh bagi jawapan boleh diambil dalam petikan ya. Dan kaedah penskoran adalah secara analitikal ya, sebab kita ada markah yang dituliskan daripada setiap soalan tu ya. Baik.
seterusnya ya, kita pergi kepada bilangan soalan ya, iaitu bahagian A terdapat 10 item yang mana diperuntukkan macam yang Cikgu Mai dah beritahu tadi ialah 40 markah ya. Dalam 10 item itu terdapat 6 item merupakan respons terhad yang berdasarkan kepada 5 genre. Sekejap lagi kita akan tengok apakah dia 5 genre tersebut. Ya, dan seterusnya ada 4 item lagi dalam respon terhad juga, iaitu daripada item mana-mana genre ya, item kritikan sastra dan juga item berdasarkan pembangunan insan. Jadi setiap calon mestilah menjawab semua soalan, tak ada pilihan ya. Calon kena jawab ke 10 soalan tersebut dengan merangkumi 40 markah tersebut. Okey. Dan seterusnya, ini baru kita tengok apakah dia 5 genre KMK sastra ya, ataupun kita kan panggil KMK lah, Kesusastraan Melayu Komunikatif, itu panjang sangat kan. Betul, kita shortkan jadi KMK lah kan. Yeah. Okey. So, genre yang pertama ialah puisi ya, di mana terdapat 10 puisi tradisional dan juga 26 puisi moden yang terdapat dalam antologi Kubentang Sehelai Peta ya. Dan seterusnya prosa tradisional ya. Ada 3 prosa tradisional dalam antologi Nilai Insan ya, dan seterusnya cerpen, genre cerpen, di mana terdapat 10 cerpen dalam antologi Kubentang Sehelai Peta, dan juga seterusnya novel ya, ada 10 bab dari novel naratif Ogon Shoto, dan seterusnya 2 drama yang terdapat dalam antologi Kubentang Sehelai Peta. Okey, dan ini adalah semuanya buku teks dia ya, buku teks untuk antologi cerpen, antologi prosa tradisional, dan ini adalah novel. Jadi Cikgu Mai tak payah nak cerita lagi lah, sebab semua murid dah tahu sangat dah tentang 3 novel ni, dan Cikgu percaya ya semua dah lunyai dah ni gunakan buku-buku teks ni untuk persediaan mereka menjawab soalan ya. Baik, Cikgu terus pergi kepada kata kunci soalan ya. Baik, murid perlu memberi pernyataan sahaja tanpa contoh sekiranya kata kunci soalannya ialah berikan, senaraikan dan juga nyatakan. Jadi bila keluar kata kunci yang ni, tak perlu dah kita fikirkan pasal contoh, just bagi sahaja pernyataan ya. Baik, kita tengok contoh dia. Contoh soalan untuk nyatakan, maknanya kita tak perlu ada contoh ya, beri pernyataan sahaja. Tersebut pula suatu perkataan, Raja Malabari empunya kerajaan, sehari-hari bersuka-sukaan, rakyatnya banyak tiada terkian. Baik, ini adalah petikan daripada syair 100 siti yang terdapat dalam antologi Nilai Insan. Okey, jadi kita tengok soalan dia. Nyatakan 4 bentuk syair yang terdapat dalam petikan puisi tersebut. Markah yang diperuntukkan ialah 4 markah ya. Baik, bila kita tengok kata kuncinya ialah nyatakan, ya, okay? Nyatakan maknanya kita tak perlu letakkan contoh, terus pergi pada fakta. Ya, jadi jumlah perkataan dalam setiap baris tidak sama. 1 markah diperuntukkan. Ya, sebab dia nak 4, markah yang diperuntukkan ialah 4 markah. Jadi setiap satu jawapan adalah 1 markah. Ya, dan seterusnya rima akhirnya adalah sama, 1 markah. Ada sebab dan akibat. Sebab kalau kita tengok bentuk ya, bentuk syair, setiap baris adalah maksud. Dia tak ada pembayang maksud macam pantun ya. Jadi syair-syair itu semua merupakan cerita yang bersambung-sambung dari setiap rangkap ya. Jadi ada sebab dan akibat merupakan salah satu daripada bentuk syair. Dan setiap baris mempunyai maksud juga, bentuk syair juga. Jadi ini adalah 4 jawapan yang tak perlukan contoh. Ya, sebab kata kuncinya ialah nyatakan. Okey, dan seterusnya kita tengok kata kunci yang kedua, iaitu murid perlu memberi pernyataan beserta contoh atau huraian sekiranya kata kunci soalannya ialah berikan beserta contoh, senaraikan beserta contoh, nyatakan beserta contoh, huraikan, jelaskan, terangkan. Okey, jadi ini semua adalah kita perlu sertakan contoh atau huraian, bukan sekadar pernyataan saja. Kalau tak letakkan contoh, jawapannya tidak lengkap ya. Okey, kita tengok soalan contoh. Sahat membayangkan setiap hari Bukit Emas bakal digondolkan untuk diniagakan tanah kuning dan batu batannya. Sahat membayangkan keadaan setiap pokok durian, pokok rambutan,
cempedak dan lansat kampung kuah yang menghijau di Bukit Emas akan tumbang menyembah bumi. Selama ini, pokok buah-buahan di Bukit Emas telah menjadi punca rezeki mereka dan menjadi pemikat orang luar termasuk pelancong berkunjung ke kampung kuah di kaki Bukit Emas. Jadi, itu adalah petikan bahan ransangan. Dan soalannya ialah, nyatakan 2 latar tempat berserta contoh dalam petikan cerpen tersebut. Juga 4 markah yang diberikan. Okey, jadi jawapan dia, sebab dia ada perkataan kata kunci nyatakan berserta contoh. Jadi kena nyatakan fakta dan kena sertakan contohnya. Jadi Bukit Emas adalah jawapan dia, fakta, 1 markah. Contohnya, Sahat membayangkan setiap hari Bukit Emas bakal digondolkan untuk diniagakan tanah kuning dan batu batannya. Okey, jadi gariskan latar tempat tersebut, iaitu Bukit Emas. Jadi dah lengkaplah. 1 markah untuk fakta Bukit Emas dan 1 lagi markah untuk contohnya. Dan perlu digariskan. Kalau tak garis, pemeriksa susah nak nampak kat mana sebenarnya jawapan dia yang berkaitan dengan latar tempat tu. Ya. Dan seterusnya jawapan yang kedua, sebab baru 2 markah kan? Markahnya ada 4 markah, jadi kena bagi 1 lagi jawapan, iaitu kampung kuah. Contohnya, Sahat membayang keadaan setiap pokok durian, pokok rambutan, cempedak dan lansat penduduk kampung kuah yang menghijau di Bukit Emas akan tumbang menyembah bumi. Okey, jadi ini adalah contoh untuk kedua-dua jawapan. Baiklah, itu penerangan daripada Cikgu Maizura menyentuh tentang penerangan ringkas format soalan KMK dan bagaimana penerangan kata kunci soalan serta contohnya bagi memudahkan dan juga memahamkan kepada calon-calon SPM. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam Sukses SPM 2021 Pecutan hari ini khusus untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan bagi kertas Kesusasteraan Melayu Komunikatif atau KMK. Kita nak bersama dengan Cikgu Maizura Mohamad di mana hari ini Cikgu akan memberi fokus terhadap bagaimana cara menjawab bahagian A dan hari ini kita nak menyentuh tentang aspek kajian puisi. Silakan Cikgu. Okey. Baik, seperti yang telah host beritahu ya, apa yang kita akan perkenalkan pada slot ini ialah aspek kajian puisi di mana terdapat 4 aspek yang akan dikaji dalam setiap puisi ya. Genre puisi iaitu puisi tradisional dan juga puisi moden ya. Puisi moden tu ialah sajak lah ya. Dan ada aspek yang pertama ialah pengarang, jenis, ciri dan juga fungsi. Okey, dan aspek kajian yang kedua ialah elemen iaitu maksud, bentuk, tema, persoalan, gaya bahasa, irama ataupun nada ya, bentuk ataupun ciri, nilai murni, pengajaran dan perbandingan puisi. Manakala dalam kritikan sastra pula ada 4 iaitu maksud, pandangan, sanjungan dan saranan. Ya, semua itu adalah berdasarkan kepada elemen-elemen sastra. Ya. Dan juga yang terakhir ialah aspek kajian pembangunan insan iaitu elemen sasiah. Dalam elemen sasiah itu ada 2 iaitu unsur keagamaan dan kepribadian unggul, isu masyarakat iaitu isu masyarakat itu sendiri dan juga citra masyarakat, dan seterusnya ialah isu kenegaraan iaitu unsur-unsur patriotisme dan ciri-ciri kepemimpinan. Okey, jadi ini semua adalah aspek-aspek yang perlu dikaji oleh calon yang mana akan ditaksikan dalam ujian bertulis kertas 1. Okey. Seterusnya kita pergi pada contoh soalan contoh puisi tradisional. Okey, cikgu sediakan kat sini satu soalan contoh. Rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga. Pergilah berjalan menteri ketiga, mencari sungai dengan telaga. Ini adalah petikan daripada puisi tradisional dalam antologi nilai insan. Ya. Arahan soalannya ialah berikan 2 unsur bunyi beserta contoh yang terdapat dalam puisi tradisional tersebut. Okey, jadi ada dekat situ ialah unsur bunyi. Kehendak soalan ialah unsur bunyi. Kata kuncinya ialah berikan beserta contoh. Maknanya kena ada pernyataan, kena ada contoh. Barulah lengkap soalannya. Okey. Jawapan contohnya ialah ya, ada 3.
kalau nak kira unsur bunyi itu memang ada 3 lah, iaitu asonansi, aliterasi dan juga rima akhir. Tapi soalan meminta supaya kita keluarkan 2 unsur bunyi. Tapi kalau murid dia dah tahu 3, dia nak cerita juga 3, nak tulis juga 3, cikgu saya nak tulis juga cikgu 3, silakan, tak ada masalah, boleh je. Ya, jangan takut kena potong ke tak, kan? Sebab kalau dia dah tahu, tak ada masalah, tulis je. Jangan sekat kemahuan calon ataupun murid tu. Okey, yang pertama ialah unsur bunyi asonansi. Ya, contoh, rasaku ini sangatlah dahaga. Okey, itu adalah pengulangan unsur vokal A. Sebab cikgu gariskan kat situ ialah huruf A. Okey, ada pengulangan huruf A yang banyak dalam baris tersebut. Dan semua ini mestilah digariskan. Ya, mesti digariskan. Kalau tak gariskan, salahlah. Tapi ada pilihan dia. Ya, kalau lah murid kata, cikgu saya tak nak garis lah cikgu. Tak apa, tak nak garis tak apa. Salin je, rasaku ini sangat dahaga, dalam kurungan tuliskan pengulangan huruf vokal dalam baris. Masih lagi betul. Boleh tepat. diterima, cikgu? Boleh diterima. Ya. Kalau dia rasa, cikgu saya tak bawa pembaris, macam mana saya nak garis kan? Okey, tak apa. Tak payah garis. Ya. Okey, sama juga dengan aliterasi, iaitu pengulangan huruf konsonan. Contohnya, pergilah berjalan menteri ketiga. Gariskan. Atau pilihan berikutnya ialah, pergilah berjalan menteri ketiga dalam kurungan pengulangan huruf konsonan R dalam baris. Ya, sebab huruf R adalah konsonan, kan? Dia gunakan banyak kali huruf R. Bila kita sebut pergilah berjalan menteri ketiga, kan? Banyak pengulangan huruf R. Bila kita cakap pun dia jadi macam keluar R gitu, kan? Okey. Dan seterusnya, rima akhir. Ini adalah yang ketiga, pengulangan unsur bunyi. Sorry ya. Jawapan untuk unsur bunyi, ya. Contohnya A. Ya, sebab bila kita tengok pada soalan ni, ya, dahaga, juga, ketiga, telaga. Unsur bunyinya adalah sama, iaitu A. Okey, jadi rima akhirnya adalah A. Okey, kalau tengok dekat sini, kat 3 jawapan, 1 campur 1, 1 untuk pernyataan, 1 untuk contoh. Okey, 1, 2. Jadi kalau nak ikut semuanya betul, ada 6. Tapi pemeriksa tak boleh bagi 6, bagi 4 juga, sebab markah maksimumnya ialah 4. Tapi tak ada masalah kalau calon nak tulis semua sekali. Andai katakan nombor 1 asonansi ni, dia tak garis. Alamak, lupa nak garis. Okey, jadi contoh salah, automatiklah fakta pun salah. Jadi markah kosong. Tapi tak apa, dia dah ada standby dah untuk jawapan yang ketiga, iaitu rima akhir. Jadi masih lagi mendapat 4 markah maksimum. Okey, trik dia. Okey. Dan seterusnya, kita tengok contoh soalan puisi moden ataupun sajak. Ni saya ambil daripada sajak seorang tua di kaki tamadun, iaitu cangkul yang menumpul di tangan dan kemarau yang bersimpul di kepala. Tetap dia turun meredah bendang sebagai badang nusa yang tak pernah lekang. Soalannya, berdasarkan puisi di atas, jelaskan 2 nilai murni. So, perkataan jelaskan, walaupun dia tak katakan berserta contoh, kita dah tahu jelaskan 2 nilai murni. Kata kunci jelaskan tu mesti ada contoh. Ya. Jadi, soalan hanya akan diuji 1 elemen saja. Dia tak akan jadi 2 elemen. Dia tak akan jadi pecahan, okey, jelaskan 2 nilai murni dan pengajaran. Tak ada. Dia hanya akan uji 1 sahaja. Okey. Dan seterusnya, kita tengok jawapan contoh. Yang pertama, nilai murninya ialah nilai kegigihan. Bila kita nak sebut cerita pasal nilai, ya, nilai murni, kita kena mulakan perkataan nilai. Barulah dia jadi nilai murni. Nilai kegigihan. Contohnya ialah cangkul yang menumpul di tangan dan kemarau yang bersimpul di kepala, tetap dia turun meredah bendang. Jadi dekat situ, dalam perenggan ini ataupun dalam 3 baris ini, dia menunjukkan nilai kegigihan. Ya? Dan jawapan yang kedua ialah nilai ketabahan. Contohnya, tetap dia turun meredah bendang sebagai badang nusa yang tak pernah lekang. Jadi dekat situ kita nampak nilai ketabahannya, bagaimana dia tu menjadi badang nusa. Tabahnya penulis sajak ini, mana dia kuat, dia rasa hebat, dia rasa tabah, sabar dengan apa saja dugaan. Dia tak pernah tak pernah putus asa untuk menjadi seorang yang berjaya lah. Ya. Okey.
kita tengok pada contoh yang kedua, yang seterusnya iaitu puisi tradisional di mana dia ada dua bahan rangsangan kat sini iaitu syair 100 siti dan juga resam hidup manusia pantun Dokrat. Sini syair, sini ialah pantun. Berbeza kan? Ya. Okey, jadi tersebut pula suatu perkataan Raja Malabari empunya kerajaan sehari-hari bersuka-sukaan, rakyatnya banyak tiada terkian. Okey, ini saya baca je syair. Sebenarnya ada banyak syair irama-irama dia kan. Ya. Okey, mungkin ada nak bagikan nak baca syair kan? Saya kalau bersyair, cikgu, saya takut kan tak habis. Okey, so dia ada banyak irama sebenarnya. Dandan Setia kan, Siti Zubaidah, Selindang Delima, semua ada. Dodoi pun ada kan. Kalau kita nak iramakan syair ni pun boleh juga. Tersebut pula suatu perkataan Raja Malbari empunya kerajaan sehari-hari bersuka-sukaan, rakyatnya banyak tiada terkian. Okey, itu adalah irama Dandan Setia. Okey. Okey. Dan seterusnya, resam hidup manusia pantun Dokrat, banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam. Lain dulang, lain kakinya, lain orang, lain hatinya. Kita biasa dengar kan pantun ni kan. Okey. Jadi soalannya ialah bandingkan dua bentuk yang terdapat dalam kedua-dua petikan puisi tradisional tersebut. Okey, untuk format baru mulai 2021 yang menekankan KSSM tidak lagi menggunakan perkataan ciri untuk puisi, tapi digunakan bentuk. Okey. Jadi bila murid-murid dia tahu tentang perkataan bentuk tu, dia dah ingat dah dalam kepala dia. Okey, bentuk mestilah ada 6. Okey, rangkap. Okey, tapi Cikgu Mai dia ajar macam ni. Ramai budak perempuan suka rambut kerinting. Wah, ini mudah. turun-menurun daripada Cikgu Saloma kepada saya. Daripada masa saya dekat tahun 5 lagi. Okey, jadi cikgu tu dah ajar saya macam tu. Ramai budak perempuan suka rambut kerinting. Rangkap, baris, perkataan, suku kata, rima dan keseluruhan. Ramai budak perempuan suka rambut kerinting. Senang Sampai sangat, sekarang cikgu. saya boleh ingat. Daripada darjah 5, sekarang dah umur 50 tahun kan. Dah lama saya bawa benda tu kan. Dan saya turunkan kepada murid-murid cikgu kat situ. Okey. Jadi ini adalah dua bentuk. Jawapan contohnya ialah yang pertama, syair 100 siti mempunyai satu rangkap, manakala pantun resam hidup manusia mempunyai 2 rangkap. Okey, sebab ini adalah bandingkan, jadi jawapan dia mahal sikit ya. Okey, jawapan mahal, jadi ada 2 markah kat situ, tak perlu satu-satulah. Okey, dan syair 100 siti mempunyai 4 baris serangkap, manakala pantun resam hidup manusia mempunyai 2 baris serangkap. Okey, jadi itu 2 markah juga. Jadi maksimum 4 markah untuk 2 bentuk yang dibandingkan. Bandingkan kedua-dua bentuk tu. Okey. Baik. Okey, itu dia tadi penerangan oleh Cikgu Maizura berkenaan dengan bagaimana untuk menganalisis elemen sastra dalam karya puisi tradisional dan puisi moden. Kita nak berehat seketika, kembali lagi bersama kami dalam Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Sukses SPM 2021 pecutan hari ini akan memberi fokus terhadap mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif atau KMK bersama dengan Cikgu Maizura. Dan hari ini penekanan akan diberikan pada bahagian A dan kita nak menyentuh tentang aspek kajian prosa, cerpen, drama dan novel. Baik Cikgu, bagaimana agaknya perlu pemahaman daripada calon-calon SPM berkenaan dengan bahagian ini? Silakan. Okey. Untuk bahagian ini iaitu aspek kajian prosa ya. Okey, murid-murid mestilah memahami ada 3 aspek yang perlu dikaji iaitu aspek elemen, aspek kritikan sastra dan aspek pembangunan insan. Okey. So dalam aspek elemen ada 13 semuanya. Sinopsis, tema atau pemikiran. Kalau drama dia adalah pemikiran, dia tak panggil tema ya, dia panggil pemikiran. Untuk persoalan, gaya bahasa, teknik plot, binaan plot, watak dan perwatakan, ciri prosa, latar, sudut pandangan, nilai murni, pengajaran dan perbandingan prosa. Itu dalam aspek elemen ya. Dan aspek kritikan sastra pula ada 5 iaitu umum, maksud, pandangan,
sanjungan dan saranan. Juga kita fokuskan kepada elemen sastra yang ditanya, ya. Dan juga akhir sekali ialah pembangunan insan, ada 3 dekat situ, iaitu elemen sasiah yang membawa unsur keagamaan, kepribadian unggul dan pola fikir watak. Dan isu masyarakat ialah isu masyarakat itu sendiri dan juga citra masyarakat. Dan terakhir, isu kenegaraan yang membawa unsur patriotisme dan ciri-ciri kepemimpinan. Okey, jadi semua murid mesti tahulah tentang elemen-elemen ni, dan mereka pun rasanya dah tahu dah yang ni, ya. Jadi kita akan telusuri contoh soalan yang boleh diuji, ya. Yang pertama ialah daripada petikan cerpen, ya, cerpen Res Judicata. Agak kira-kira sedikit ke tengah hari, lelaki tersebut, yakni peguam yang mengambil tindakan menyaman bagi pihak dirinya sendiri itu, telefonnya telah berdering. Di hujung talian adalah seorang wartawan. Maaf tuan, saya ingin minta komen tentang pandangan Profesor Ray J yang disiarkan dalam akhbar hari ini. Juga komentar daripada peguam KTM sendiri. Lelaki itu yang memangnya sejak membaca berita pagi tadi lagi, telah pun bersedia dengan jawapannya. Langsung bersuara begini. Memang benarlah seperti yang dikatakan oleh profesor itu. Tuntutan ganti rugi berangkai memang tidak dibenarkan, katanya dengan lancar. Suaranya ditekankan dengan nada otoritatif. Ya, baik. Soalannya ialah, nyatakan 2 latar masa beserta contoh yang terdapat dalam petikan cerpen tersebut. Jadi, markah yang dibawa adalah 4 juga. Ya. Yeah. Jadi, soalannya nyatakan beserta contoh. Maknanya, kena ada contoh. Ya. Alright, kita tengok pada jawapan contoh. Untuk latar masa yang pertama ialah waktu tengah hari. Ya, contohnya wartawan telah menghubungi lelaki tersebut, yakni peguam yang mengambil tindakan menyaman bagi pihak dirinya itu sendiri pada waktu tengah hari. Gariskan perkataan waktu tengah hari tersebut. Okey, jadi ada contoh, ada pernyataan, iaitu waktu tengah hari, latar masa, kan? Yeah. Okey, dan pada hari ini, contohnya pandangan Profesor Ray J dan komentar daripada peguam KTN sendiri telah disiarkan dalam akhbar pada hari ini. Okey, ada fakta iaitu pada hari ini dan juga ada contohnya. Seterusnya ialah waktu pagi. Contohnya lelaki itu telah membaca berita sejak pagi tadi lagi, telah pun bersedia dengan jawapannya apabila ditemu bual oleh wartawan. Okey, jadi untuk jawapan latar masa mesti ada pernyataan dan peristiwa yang berlaku pada masa itu. Kalau tak ada peristiwa pada masa itu, dia tidak dikira sebagai latar masa. Ya, just pernyataan biasa saja, tak ada apa-apa pun berlaku pada masa itu, kan? Yeah. Jadi itu tidak dianggap sebagai jawapan yang tepat. Okey, jadi kat sini ada 3 jawapan macam yang cikgu cakap tadi, kan? Okey, ada 3 jawapan. Okey, tapi markah maksimumnya ialah 4 markah walaupun ketiga-tiganya mempunyai markah 2-2-2. Okey. Seterusnya, kita tengok kepada contoh soalan drama. Okey. Daripada petikan drama, maaf ya, tersalah kat sini, iaitu petikan drama Mak Piah dan Mr. Blackway ni, ya. Mak Piah sedang mengayuh beca. Beca tidak bergerak sebenarnya, cuma layar yang melatari pentas bergerak dan memperlihatkan suasana malam di sekitar Georgetown. Blackway duduk termenung dengan wajah yang layu. Tuan daripada parti yang pakai serba aneka di hotel ENO itu tadi. Macam-macam saya tengok. Ada hantu, syaitan, semua ada. Tergelak kecil. Blackway, tidak, saya tak kenal mereka. Ya, baik, soalannya ialah, nyatakan 2 teknik penulisan drama beserta contoh yang terdapat dalam petikan drama tersebut. Markahnya masih lagi 4. Ya. Jadi jawab soalannya ialah teknik penulisan. Dia nak 2. Kata kuncinya ialah nyatakan beserta contoh. Jadi semua murid kena ambil tahu hal ni. Jangan baca straight saja, lepas tu dah jawapan jadi salah walaupun dia tahu ada jawapan yang sebenarnya. Okey, dan seterusnya kita tengok pada jawapan contoh. Okey, jadi soalan dia minta 2 teknik penulisan drama. Jadi kita tengok sini, ya. Jawapan yang pertama, ada babak. Contohnya babak 2. Ya, kita tengok balik soalannya. Ada kan ni babak 2? Okey, jadi di situ kita boleh nyatakan sebagai contoh soal jawapan kita. Ya, ada babak, contohnya babak 2. Okey. Babak tu adalah
pernyataan dan babak 2 itu adalah contoh. Jadi jawapannya 1 campur 1, 2 markah lah. Ada nama pelakon, contohnya Mak Piah dan juga Blackway. Kita tengok balik tadi, kan ada Mak Piah, ada Blackway. Okey. Seterusnya ada aksi, contohnya tergelak kecil. Macam mana kita nak tahu itu adalah aksi? Kita tengok balik, okey. Nampak tak yang dia tulis huruf sending macam tu kan? Tergelak kecil dalam kurungan tu, itu menunjukkan aksi. Ya. Ada skrip, contohnya ni kena salin lah semua sekali skrip dia yang dia bagi dalam petikan tu. Jadi jawapannya masih lagi 1 campur 1. Jadi maksimumnya 4 markah walaupun ada 1, 2, 3, 4, 5. Tapi dia nak 2 saja. Calon pandai ni, dia bagi terus semua 5-5 sebab dia kata dia tahu semua kan. Okey, alright. So kita terus pergi kepada contoh soalan novel. Okay. Tuan Kawai sanggup melabur besar-besaran kerana amat tahu nilai ikan dan hidupan laut lainnya melebihi tanggapan orang Jepun umumnya terhadap ikan. Okey, jadi soalan kat sini ialah huraikan satu kritikan pandangan terhadap watak Tuan Kawai dalam petikan novel tersebut. Okey, sebelum ni kita dah cerita tentang soalan yang berkisah tentang elemen sastra. Okey, sekarang kita masuk kepada elemen yang baru ditaksir untuk tahun ni. Mulai tahun 2021, iaitu kritikan sastra. Yang ni yang memang baru sangat-sangat. Okey, calon pun orang yang pertama lah yang menjawab soalan yang berbentuk begini. Ya. Jadi soalannya ialah huraikan satu kritikan pandangan terhadap watak Tuan Kawai dalam petikan novel tersebut. Dia nak 1 sahaja. Okey, jadi 4 markah juga sebabnya pembangunan insan ni soalan dia mahal. Jadi walaupun dapat minta 1 sahaja jawapan, tapi dia membawa markah penuh iaitu 4 markah. Ya. Jadi minta huraikan mesti ada huraian. Mesti ada huraian. Okey, contohnya kat sini jawapan dia. Mempunyai wawasan dalam perniagaan. Okey, huraian dia, Tuan Kawai ialah seorang yang mempunyai wawasan kerana sanggup melabur besar-besaran dalam industri perikanan. Yang ni dia tak nyatakan dalam petikan, kan? Tapi atas dasar kibat, kemahiran berfikir aras tinggi, ya. Jadi kita tengok kat sini, Tuan Kawai sanggup melabur besar-besaran kerana amat tahu nilai ikan dan hidupan laut lainnya. Jadi kat situ kita nampak dia sebagai seorang yang mempunyai wawasan dalam perniagaan dia. Jadi berfikir secara luar kotak. Jadi sebab tu kata mahal. Jawapan dia mahal. Jadi 2 campur 2. Walaupun dia tak 1, markahnya penuh 4 markah. Okey, kalau dia nak bagi jawapan lain lagi, keyakinan yang tinggi, huraian dia, Tuan Kawai begitu yakin dengan industri perikanan akan mendatangkan keuntungan yang lumayan kepadanya. Yakinnya dia. Ya, benda tak berlaku lagi, tak dapat lagi, tapi dia berasa sangat yakin. Ya, jadi kita tengok kat sini, alright. Dia tahu kerana amat tahu nilai ikan yang hidupan lautnya melebihi tanggapan orang lain. Jadi dia macam yakin sangat dia boleh berjaya dalam bidang perniagaan. Ya. Seterusnya kita tengok. Berpengetahuan tinggi dalam sesuatu hal. Huraiannya, Tuan Kawai amat tahu tentang nilai ikan dan hidupan laut yang bernilai tinggi serta mempunyai pasaran yang luas. Ya. Dan seterusnya, jawapan pilihan iaitu berani mengambil risiko. Peniaga-peniaga ni mesti orang yang berani mengambil risiko lah ya. Okey, kalau tak berani berisiko jangan peniaga. Huraiannya, Tuan Kawai sanggup membuat pelaburan yang besar dalam industri perikanan. Okey, jadi lengkaplah jawapan-jawapan untuk soalan novel tadi. Baik, itu dia tadi penerangan berkenaan aspek kajian prosa iaitu cerpen drama dan novel daripada Cikgu Maizura. Kita nak berehat seketika kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021 Pecutan Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana bersama kami dalam Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Pastinya ketika ini kita nak memberi fokus kepada calon-calon SPM 2021 yang mana yang mengambil kertas peperiksaan kesusastraan Melayu Komunikatif KMK. Kita bersama dengan Cikgu Maizura untuk mengetahui tentang bagaimana cara untuk menjawab bahagian A bagi kertas KMK ini, dan sekarang fokusnya adalah terhadap bahagian pembangunan insan. Jadi cikgu, apakah yang perlu difahami oleh calon-calon SPM dalam bahagian ini cikgu?
Okey, dalam pembangunan insan ya, dia terdapat 3, iaitu isu masyarakat, isu kenegaraan dan juga sasiah, elemen sasiah ya. Jadi untuk seterusnya ya, cikgu terus pergi kepada pembangunan insan dalam pola fikir. Ya, pola fikir watak ya. Jadi ada satu contoh kat sini. Rina boleh tolong baca? Boleh cikgu, tak ada masalah. Baik, saya bacakan ya. Maka budak itu pun berjalanlah masuk ke dalam kota itu, lalu ke hadapan balai raja sekali. Setelah segala raja dan orang besar-besar sekalian melihat kelakuan budak itu, maka semuanya pun hairanlah melihatnya rupa anak naga itu. Terlalulah hebatnya melihat anak naga itu. Seketika budak itu bermain-main, maka hari pun hampirlah akan malam. Maka budak itu hendak bermohon pulang ke rumahnya. Maka baginda pun memberi kurnia akan budak miskin itu sahaya 2 orang berserta pula dengan kain dan baju serta beras padi. Terlalulah banyaknya dan segala raja dan orang besar-besar itu pun memberi kurnia kepada budak itu masing-masing dengan kadarnya. Wah, macam penglipu lara satu ketika dahulu kan. Okey. Jadi terima kasih Rina. Terima kasih cikgu. Soalannya ialah jelaskan satu pola fikir watak raja yang terdapat dalam petikan prosa tradisional tersebut ya. Jadi pola fikir watak adalah cara ataupun corak fikiran sesuatu watak itu yang mempengaruhi tindakan ataupun tingkah lakunya. Ya, jadi kita tengok jawapannya macam mana. Jadi pastikan kata kuncinya, jelaskan ya. Jadi kena ada contoh ya ataupun huraian. Jawapan contohnya ialah jelaskan membalas jasa setelah diberi sesuatu. Jadi huraiannya ialah baginda raja memberi kain baju dan beras padi kepada budak miskin setelah melihat persembahan budak miskin bersama-sama anak ular dan naga. Okey, sama juga tadi ya, iaitu pembinaan insan. Jawapan dia mahal. Jadi markah dia pun walaupun diminta satu sahaja, markah yang diperuntukkan tu sangat besar. Ya. Okey. Jadi kalau nak ikut kat sini pola fikir watak raja, dia bertindak. Dia kata, oh aku dah tengok satu persembahan yang menarik. Jadi kena bagilah kurnia ataupun hadiah ya. Jadi itulah dia. Jadi membalas jasa, dia bertindak dengan memberi kain baju dan juga beras padi kepada budak miskin itu. Okey, jawapan yang kedua, ya, prihatin terhadap keadaan orang lain. Ya, segala raja dan orang besar memberi kurnia atau hadiah kepada budak miskin mengikut kadarnya setelah menyaksikan persembahan budak miskin. Bukan setakat baginda raja sahaja, malah orang-orang besar yang lain pun turut berfikir bahawa dia patut memberi kurnia ataupun hadiah kepada budak miskin tu, sebab dia kata apa? Budak miskin tu budak miskin kan, miskin tak ada apa, daif. Jadi kalau dia bagi beras, bagi kain baju, dapatlah membantu budak miskin itu. Jadi apa yang dipikirkan oleh watak itu, itulah tindakan dia. Ya, okay? Dan seterusnya kita tengok contoh soalan cerpen. Nak minta tolong Rina lah sekali lagi. Boleh cikgu, tak ada masalah. Okey, silakan Rina. Baik, kita baca soalan contoh cerpen. 3 bulan lalu, dia isteri seorang pemimpin yang disegani. Dia berkelakuan mengikut protokol. Pakaian mesti begini dan begitu. Cara jalannya mesti begini dan begitu. Apabila bersalaman, jangan genggam erat, tapak tangan mesti lurus dan sentuh sedikit sahaja tapak tangan orang bersalaman dengannya. Jangan seperti wanita-wanita lain. Apabila bersalam, digenggam erat seluruh tapak tangan sehingga terasa ke hati. Ya, terima kasih Rina. Macam baca berita lah pula. Ya. Okey. Jadi ini adalah daripada cerpen Perspektif ya, yang terdapat dalam antologi Kubentang Selai Peta. Okey. Jadi soalannya ialah jelaskan satu citra masyarakat yang terdapat dalam petikan cerpen tersebut. Ya. Citra masyarakat juga dalam elemen pembangunan insan. Ya, jadi jawapan dia mahal kat situ. 4 markah walaupun satu jawapan saja yang diminta. Alright, kita tengok jawapan contohnya. Citra masyarakat kepentingan protokol semasa kehadiran pemimpin. Ya, contohnya, dia berkelakuan mengikut protokol. Kalau kita tengok balik pada petikan tu, ya, dia isteri seorang pemimpin yang disegani. Dia berkelakuan mengikut protokol. Jadi apa yang dia lakukan mengikut protokol itu yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ya. Okey.
Seterusnya, jawapan yang kedua, citra masyarakat dalam menjalinkan hubungan atau menunjukkan kemesraan atau menunjukkan keintiman, keakraban dalam bersahabat. Contohnya, apabila bersalam digenggam erat seluruh tapak tangan sehingga terasa ke hati. Jadi cara kita bersalam tu sebenarnya memang menunjukkan bahawa kita ni betul-betul ingin berkawan, berhubungan dengan baik, dengan ikhlasnya. Okey, jadi itulah yang dilakukan oleh watak dalam petikan ini, ya. Jadi kita tengok kat sini, itu adalah citra masyarakatnya dalam petikan tersebutlah. Baik, ini menyentuh tentang pembangunan insan kan cikgu. Bagaimana sebenarnya fokus yang perlu diberikan oleh calon-calon SPM untuk memahami bahagian ini? Kadang-kadang biasalah kalau sudah waktunya singkat, mungkin ada rasa kegusaran atau kebimbangan, tak dapat nak menghabiskan untuk menjawab soalan yang terakhir ini. Apa tips daripada cikgu? Okey, betul tu Rina. Memanglah itulah yang menjadi ketakutan kepada calon-calon tu sebenarnya kan, sebab 10 soalan yang dikemukakan itu adalah berkisar kepada tiga teks itu, lima genre yang diuji, ya. Jadi kat sini Cikgu Mai dah sediakan apakah dia tip cemerlang KMK. Yang pertama, mesti baca setiap buku teks tu, antologi, Kubentang Selai Peta, Nilai Insan dan juga novel naratif Ogon Shoto tu tolonglah baca, ya, sebab bersesuaianlah dengan dia punya peribahasa kan, membaca jambatan ilmu. Kalau tak baca memang susahlah nak faham, ya. Yang kedua, kena faham konsep dan istilah sastra. Ya, semua yang Cikgu Mai dah beritahu tadi, sinopsis, plot, latar, citra masyarakat, apa semua itu adalah berkenaan dengan konsep ataupun istilah sastra. Semua murid mesti faham yang tu. Dan Cikgu percaya selama 2 tahun mereka belajar KMK di tingkatan 4 dan tingkatan 5, mereka dah faham sangat-sangat dah dengan konsep tu. Tanya je semua dah boleh jawab, ya. Dan yang ketiga, ulang kaji mesti ada. Baca cerpen tu, lepas tu jumpa kawan. Sini saya nak baca. Saya dah baca dah tentang cerpen Res Judicata. Saya nak cerita balik lah dekat awak. Boleh tak? Jadi kawan tu jadi tukang dengar. Dia cerita balik. Jadi itu adalah salah satu cara untuk ulang kaji sastra. Ya? Dan seterusnya, yang terakhir ialah latih to be. Practice makes perfect. Itulah kena buat latih to be. Dapat soalan mana-mana, cikgu bagi soalan, buat. Kalau tak faham, tanya cikgu. Itulah antara tips yang untuk cemerlang KMK, sebab KMK ni berkaitan dengan bacaan. Baik, saya suka teknik ulang kaji yang dicurkan oleh cikgu sebentar tadi. Maksudnya kita perlukan rakan untuk menyimak apa yang kita baca itu betul ataupun tidak. Dan ini juga mungkin kalau dalam masa terdekat sebelum hari-hari peperiksaan, tips ini boleh digunakan sebagai satu cara untuk membuat ulang kaji pantas, ya cikgu? Betul Rina. Okey, betul. Yang tu memang penting sangat, sebab bila kita cerita balik pada kawan yang dengar tu, dia pun boleh cerita dekat kawan yang lain lagi. Jadi itulah sebenarnya kalau kita nak faham dengan betul-betul tentang karya tu. Dari segi latih to be, adakah sebenarnya memerlukan setiap calon ini sentiasa mengemaskinikan latih to be mereka, cikgu, untuk mendapatkan kefahaman yang lebih sempurna? Ya, betul tu Rina. Dan saya percaya sangat-sangat semua cikgu di sekolah tu memang dah bagi dah dekat murid-murid dia soalan-soalan. Okey, contoh soalan modul ke macam-macam bentuk soalan, supaya murid ni dia tahu kepelbagaian soalan. Jadi datanglah soalan mana pun memang mereka boleh jawab. Dah bersedia untuk jawab, ya, cikgu. Sebab kata orang, dah kalau semuanya dapat menelaah dengan sebaik mungkin, rasa perasaan nak ambil peperiksaan tu tak sabar pula. Betul. Betul. Apapun, terima kasih kami nak ucapkan kepada Cikgu Maizura Muhammad, Guru Kanan Bahasa Sekolah Menengah Bacok Kelantan. Hari ini berkongsi bagaimana sebenarnya untuk calon-calon SPM yang bakal menduduki peperiksaan bagi kertas Kesusastraan Melayu Komunikatif KMK ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang teknik menjawab kertas soalan ini. Dan siapa tahu kalau anda benar-benar fokus dan membuat ulang kaji terperinci, pastinya dalam genggaman skor tersebut. Dan mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua. Terima kasih sekali lagi, cikgu. Dan jangan lupa untuk terus setia bersama kami dalam Sukses SPM 2021. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.